Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bersama saya Cikgu Suhaidah untuk pengisian mata pelajaran Sejarah Tahun 4, Unit 8, Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Baiklah, sebelum kita meneruskan pengisian mata pelajaran Sejarah Tahun 4, kali ini diharap anda telah bersedia dengan buku teks Sejarah Tahun 4 KSSR Semakat 2017. Anda boleh merujuk muka surat 104 hingga 119. Objektif pengajaran dan pembelajaran kita pada kali ini ialah pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat memahami struktur masyarakat zaman Kesultanan Melayu Melaka, memahami maksud tokoh terbilang dan mengenal pasti peranan Sultan, Laksamana dan Bendahara. Objektif pembelajaran kita pada kali ini adalah berdasarkan Standard Kandungan 5.1, Standard Pembelajaran 5.1.1, 5.1.2 dan 5.1.3. Seterusnya, mari kita lihat dan memahami struktur masyarakat zaman Kesultanan Melayu Melaka. Struktur masyarakat zaman Kesultanan Melayu Melaka terbahagi kepada dua golongan. Hamba dan rakyat tergolong dalam golongan diperintah, manakala pembesar dan sultan pula adalah tergolong dalam golongan pemerintah. Setiap golongan dalam struktur masyarakat zaman Kesultanan Melayu Melaka mempunyai peranan dan tanggungjawab masing-masing. Peranan Sultan dalam suatu kerajaan ialah Sultan merupakan pemerintah tertinggi dalam pentadbiran negeri. Sultan juga adalah simbol perpaduan rakyat. Pembesar adalah seorang yang dilantik oleh Sultan untuk membantu Sultan dalam pentadbiran negeri. Rakyat pula merupakan penduduk Melaka dan juga pengikut setia kepada Sultan dan pembesar. Hamba pula merupakan orang suruhan Sultan dan pembesar. Ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka, bilangan hamba melambangkan ketinggian status dan kekayaan pemiliknya. Golongan pemerintah dan golongan diperintah ini memberikan sumbangan yang bermakna kepada pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Apa itu tokoh terbilang? Tokoh terbilang adalah merupakan individu yang dihormati dan disanjungi oleh masyarakat. Tokoh terbilang juga memainkan peranan penting dalam kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Ciri-ciri seorang tokoh terbilang ialah memiliki ciri-ciri seorang yang gigih, mempertahankan kedudukan dan kedaulatan negara, juga sanggup berkorban untuk negara. Tokoh terbilang yang terkenal semasa Kesultanan Melayu Melaka ialah Parameswara, Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, Sultan Alauddin Riayat Shah, Bendahara Tun Perak dan Laksamana Hang Tuah. Seterusnya, mari kita mengenali tokoh dan sumbangan tokoh terbilang ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka. Tokoh yang pertama iaitu Parameswara. Sumbangannya ialah Parameswara merupakan pengasas kepada Kesultanan Melayu Melaka. Parameswara juga bertanggungjawab memajukan Melaka sebagai pusat perdagangan. Sultan Muzaffar Shah pula mengukuhkan Empayar Melaka dan melaksanakan sistem perundangan yang lebih tersusun. Sultan Mansur Shah meluaskan Empayar Melaka dan seterusnya menjadikan Melaka sebagai pusat penyebaran agama Islam dan pusat pendidikan.
Sultan Alauddin Riayat Shah pula mengambil berat tentang keamanan dan keselamatan dalam negeri. Sultan Alauddin Riayat Shah juga seorang sultan yang amat menjaga kebajikan rakyatnya. Bendahara Tun Perak bertanggungjawab menguruskan pentadbiran secara sistematik. Bendahara Tun Perak juga menunjukkan kesetiaan yang amat tinggi terhadap pemerintah. Laksamana Hang Tuah pula memastikan keselamatan perairan Melaka, dan Laksamana Hang Tuah juga bertanggungjawab menjadi utusan Kesultanan Melayu Melaka. Bendahara Tun Perak dan Laksamana Hang Tuah adalah daripada golongan pembesar. Peranan tokoh terbilang ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka. Sultan memainkan peranan yang amat tinggi dan menduduki kedudukan yang tertinggi dalam pentadbiran. Selain sebagai lambang perpaduan, Sultan juga layak untuk melantik pembesar dan menentukan hubungan diplomatik. Sultan juga adalah sebagai Ketua Angkatan Tentera, Ketua Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu, bertanggungjawab menjaga keamanan dan keselamatan Melaka dan menggalakkan perkembangan ilmu. Bendahara pula bertanggungjawab atau berperanan sebagai penasihat Sultan, Ketua Pembesar, membantu Sultan mengembangkan agama Islam, Ketua Diplomat, Ketua Hakim, Ketua Angkatan Perang, dan yang paling penting adalah sebagai pemangku Sultan. Laksamana pula bertanggungjawab dan berperanan sebagai Ketua Angkatan Laut. Selain mengetuai utusan rasmi ke negara luar atau Duta Melaka, Laksamana juga adalah merupakan seorang pengawal peribadi Sultan dan bertanggungjawab menjaga perairan Melaka. Sebagai anggota masyarakat, kita perlu memainkan peranan untuk membangunkan negara. Kita perlu mencontohi sumbangan tokoh untuk membentuk jati diri. Jati diri yang baik akan merapatkan hubungan tanpa mengira agama dan bangsa. Hubungan yang baik di kalangan masyarakat akan menjamin kesejahteraan dan kemajuan negara. Jika anda rasa pengisian mata pelajaran sejarah bersama saya pada kali ini bermanfaat bagi anda, maka sudilah like dan subscribe channel saya. Sehingga berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.